Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung dengan bab 8, proses dan kesan gerakan jisim. Oke, jadi hari ini simple je. Kita hanya belajar konsep dan juga beberapa jenis dalam gerakan jisim ni lah. Jadi kamu santai-santai saja. Janji apa yang kita belajar hari ini adalah boleh sampai dan kamu boleh faham. Okey. Jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah boleh menjelaskan konsep gerakan jisim dengan betul. Maksudnya kamu boleh menjelaskan konsep itu dengan baik. Yang kedua adalah menjelaskan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis gerakan jisim dengan betul. Jadi di sini kita punya penekanan untuk pembelajaran hari ini adalah konsep gerakan jisim dan jenis-jenis gerakan jisim. Okey. Kita masuk kepada konsep. Okey. Konsep gerakan jisim ni dia mudah. Gerakan jisim ni salah satu jenis dekat gerakan jisim ni adalah tanah runtuh. Itu kamu kena ingat. Jadi daripada situ kamu boleh faham untuk bagi tahu konsep. Contoh macam inilah. Biasa kan kalau kamu tengok tanah runtuh, maksudnya tanah runtuh ni ada bahagian macam batuan atau tanah-tanah yang jatuh daripada bukit ke bawah kan. Macam yang dalam gambar ni, dia ada jatuh daripada atas sini jatuh ke bawah. Dan itu sebenarnya adalah konsep gerakan jisim. Apa konsep gerakan jisim? Okey. Pergerakan bahan atau regolit menuruni cerun akibat daya tarikan graviti bumi. Okey, jadi bila kamu tanya apa itu gerakan jisim? Gerakan jisim ni adalah pergerakan bahan atau regolit daripada atas menuruni cerun. Cerun inilah bentuk cerun ni. Disebabkan oleh tarikan graviti bumi. Sedangkan gerakan jisim ni mesti ada yang tanya, regolit ni apa? Regolit ni adalah bahan-bahan yang telah mengalami luluh hawa seperti tanah, batuan dan juga lumpur. Okey, macam yang dekat bawah ni ada juga tulis antara bahan yang terlibat ialah bongkar batuan, tanah, lumpur dan serpian batuan. Jadi bila ditanya, cikgu ulang balik konsep gerakan jisim. Gerakan jisim ni adalah pergerakan bahan atau regolit yang ada di atas tu turun ke bawah disebabkan tarikan graviti. Bahan-bahan regolit tu adalah terdiri daripada batuan bongkar ataupun bongkar batuan, tanah, lumpur dan serpian batu. Okey, ini mungkin kamu dah ada masalah, senang. So daripada lukisan tu kamu boleh buat sudah konsep itu. Jadi ada 2 jenis gerakan jisim ni. Pertama adalah pergerakan perlahan dan yang kedua adalah pergerakan cepat. Dan setiap satunya ni ada 2 jenis lagi di bawahnya. Contohnya macam pergerakan perlahan ni kita ada gelongsar tanah dan juga kesotan tanah. Kalau pergerakan cepat ada tanah runtuh dan juga aliran lumpur. Jadi senang saja ni. Semua kalau kamu ingat konsep ni, konsep yang ini ni di mana yang dia cakap pergerakan bahan jatuh ke bawah akibat tarikan graviti, maka kamu boleh kuasai ke semua jenis ni sebab semua ni bergantung kepada konsep itu juga. Mari kita tengok sama-sama. Okey, contoh pergerakan perlahan yang pertama, kesotan tanah. Okey. Kesotan tanah ni dia melibatkan pergerakan tanah secara sangat perlahan. Ataupun kamu boleh kalau ditanya apa itu kesotan tanah? Kesotan tanah ni adalah pergerakan tanah menuruni cerun secara perlahan. Kita guna konsep yang tadi. Jadi macam panjang sikit kan? Maksudnya pergerakan tanah menuruni cerun dengan sangat perlahan. Okey. Jadi untuk kesotan tanah ni dia mengambil masa yang lama dan panjang. Maksudnya kita sukar untuk tengok berlaku kesotan tanah ni, perubahan kesotan tanah ni. Apa yang kita boleh buat untuk tahu bahawa kawasan itu telah mengalami kesotan tanah? Kita boleh lihat dari segi perubahan kecondongan sahaja. Sebab dia terlalu lambat kan berlaku. Jadi contoh yang kita boleh nampak kecondongan seperti pagar, tiang elektrik dan pokok. Contoh macam gini. Jadi kalau ada di kawasan rumah kamu yang ada macam pagarnya macam gini bengkok-bengkok, maksudnya sudah berlaku kesotan tanah di situ. Jadi ingat, kesotan tanah ini adalah salah satu pergerakan perlahan. Dia ni adalah melibatkan pergerakan tanah menuruni cerun dengan sangat perlahan. Dia memakan masa yang apa? Masa yang lama dan panjang. Kesannya kita boleh lihat pada objek yang condong. Contohnya pagar, tiang elektrik dan pokok. Okey, bagus. Okey, pergerakan perlahan yang kedua adalah gelangsar tanah.
Okey, apa yang kamu kena ingat untuk gelangsa tanah ni mudahnya dia biasanya berlaku di kawasan bersalji lah. Biasanya di kawasan negara-negara yang mengalami 4 musim yang ada kawasan sejuknya. Okey, macam mana dia berlaku ringkasnya macam gini. Okey, di kawasan-kawasan yang bersalji ni uh, ais tu kan biasanya dia akan membeku kan pada musim sejuk kan. Jadi bila berlakunya peralihan musim tu daripada kawasan sejuk bertukar kepada musim-musim yang lain macam musim panas dan sebagainya tu, maka air yang di bahagian luarnya, bahagian atasnya tu akan mencair. Jadi bila mencair apa akan berlaku? Dia akan jatuh. Macam juga yang macam sini, kamu nampak tak? Kan di gunung-gunung atau bukit-bukit ni ada ais di sekelilingnya ni kan. Jadi ini pada musim sejuk. Bila beralih musim, mungkin pada masa itu mungkin panas sudah kan. Ada sudah mula matahari ada. Jadi dia mula mencair. Jadi bila dia mencair, kawasan-kawasan luaran tu akan jatuh. Okey, macam dekat sini cikgu cakap dekat sini dekat slide ni akibat daripada tindakan frost, proses panas dan sejuk dan aktiviti salji. Kau masih ingat ke tindakan frost ni macam mana? Tindakan frost ni apabila rekahan dimasuki oleh air. Air itu pada waktu malam akan membeku, siang cair. Beku cair akan menyebabkan batuan itu retak. Jadi dia pun jatuh. Begitu juga proses panas dan sejuk itu. Jadi bila dia mengalami proses panas pada siangnya dia akan mencair, malamnya sejuk, lama-lama dia akan jatuhlah kawasan luarnya tu. Dia ni biasanya berlaku di akhir musim bunga dan awal musim panas. So lapisan tanah di bahagian atas akan terlerai daripada bahagian bawah. Ini macam cikgu cakap tadi. Mudahnya tu macam kau bayangkanlah kawasan ini ni, ni kan salji. Bila dia mengalami pemanasan, dia akan cair. Bila dia cair, dia akan jatuh. Jadi baliklah kepada konsep gerakan jisim tadi, dia akan jatuh menuruni cerun, kan? Okay. Jadi kamu boleh faham lah ni. Jadi bila kamu tanya gelangsar tanah ni apa, dia berlaku di kawasan bersalji. Boleh kasih tahu akibat daripada tindakan frost, proses panas dan sejuk dan aktiviti salji, di mana salji tadi tu dia punya lapisan luar tu akan terlerai daripada bahagian bawahnya disebabkan oleh mungkin perubahan musim ataupun keadaan suhunya tu. Okey, mudah kan? Okey, seterusnya kita lihat pula kepada pergerakan cepat. Okey, pergerakan cepat yang pertama ni adalah jenis tanah runtuh ataupun gelongsoran tanah. So benda ni biasa sudah kamu dengar kan? Biasanya kita boleh dengar di Cameron Highland. Biasanya dekat Cameron Highland berlaku tanah runtuh ni. Okey, tanah runtuh ni apa? Tanah runtuh ni berlaku dengan cepat di kawasan cerun curam. Keadaan curam ni membolehkan apa-apa saja bahan di atas akan jatuh dengan cepat. Keadaan curam ni macam ginilah kamu nampak ni. Macam kamu lah kalau kamu main gelongsor kan, gelongsor air. Kamu pernah main gelongsor air kan? Gelongsor air tu kalau kamu berada dekat gelongsor air tu, kamu tanpa ditolak, kamu boleh jatuh dengan cepat kan? Itu kita panggil keadaannya tu curun curam tu. Jadi begitu juga dengan bahan-bahan batuan yang ada dekat situ. Jadi oleh kerana keadaannya yang curun curam tu memudahkan batuan itu jatuh ke bawah dengan sangat cepat. Kenapa berlaku? Dia dipengaruhi oleh tarikan graviti dan dia akan boleh menjadi lebih cepat bila berlakunya hujan yang sangat lebat pada masa itu. Jadi hujan lebat tu dia akan menyebabkan dia tolak segala batu-batuan ataupun tanah-tanah yang ada dekat atas dengan cepat untuk jatuh ke bawah. Bukan itu saja, sampai satu masa dia boleh menyebabkan bongkar tanah ni longgar lalu bergerak dengan cepat. Sebab biasanya kawasan-kawasan yang mengalami pergerakan tanah runtuh ni adalah kawasan-kawasan yang sudah diganggu. Pokok kurang. Macam inilah kamu nampak ni. Dia sudah diganggu lah, sudah ditarah jadi kosong. Jadi bila tiada pokok, akar pokok yang berfungsi untuk mencekam tanah tu tiada. Jadi bila hujan lebat turun, kawasan tu cerun pula, maka dia akan mempergiatkan lagi berlakunya tanah runtuh ni. Sebab itu kalau kita tengok berlakunya tanah runtuh ni biasanya di kawasan-kawasan yang mengalami pembangunan. Macam itulah. Jadi bila orang tanya tanah runtuh tu apa? Tanah runtuh ni berlaku dengan sangat cepat di kawasan cerun curam, dipengaruhi oleh tarikan graviti dan juga hujan lebat. Hujan lebat ni akan mempergiatkan atau mempercepatkan lagi benda tu. Dia juga boleh menyebabkan sampai satu masa bongkar tanah boleh jatuh. Contoh kita boleh letak adalah pos dipang
Perak. Okey, kalau dekat buku teks kamu, dia letak Bukit Kukus Pulau Pinang yang berlaku pada tahun 2018. Okey, yang terakhir adalah aliran lumpur. So, aliran lumpur ni apa? Pergerakan lumpur iaitu campuran air hujan, tanah, puing-puing halus, kelodak, sisa pembalakan atau sisa pertanian. Okey, macam mana dia berlaku? Dia ni berlaku dengan sangat pantas. Dia bergerak mengikut alur. Maksudnya mengikut alur ni kan dia kan lumpur air. Jadi dia akan bergerak satu aliran macam gini, nampak ke? Dia akan ikut aliran tu. Okey, macam mana dia boleh berlaku? Dia berlaku disebabkan oleh hujan yang lebat dan ketiadaan tumbuhan. Okey, kenapa ketiadaan tumbuhan ni boleh mempergiatkan benda ni? Sebab bila hujan turun, kalau ada tumbuhan, hujan itu akan diperlambatkan untuk jatuh ke tanah. Jadi kuranglah berlakunya akisan, kurang larian air permukaan. Jadi bila tiada pokok, tiada tumbuhan, air itu terus jatuh. Bila dia terus jatuh, dia akan berkumpul menjadi larian air permukaan. Maksudnya ada air yang mengalir di situ. Jadi lama-lama kalau hujan tu lebat, dia akan jadi banjir macam gini. Jadi dia bertambah buruk lagi bila dia bercampur dengan lumpur. Jadi dia akan mengalami pergerakan lumpur dan menuruni cerun macam yang berlaku dekat sini. Okey, jadi mudah kan? Ada dua jenis, iaitu pergerakan perlahan dan pergerakan cepat, dan setiap jenis tu ada dua lagi. Kalau pergerakan perlahan adalah kesulitan tanah. Kesulitan tanah ni yang tadi yang kita tidak berapa nampak perubahannya, kita boleh nampak kecondongan pada tempat-tempat di situ, contohnya tiang elektrik. Yang kedua, gelongsar tanah. Gelangsar tanah. Gelangsar tanah ni berlaku di musim sejuk. Macam mana dia berlaku? Bila kawasan sejuk, ais di luarnya tu akan mencair, jadi dia akan jatuh. Okey. Untuk pergerakan cepat kita ada dua, longsor tanah atau tanah runtuh. Tanah runtuh ni maksudnya pergerakan bahan-bahan jatuh ke bawah lah kan. Macam yang tadi cikgu cakap tu. Kenapa dia berlaku? Disebabkan oleh tarikan graviti dan juga disebabkan oleh hujan yang lebat. Hujan lebat mempergiatkan lagi dia jatuh. Lepas tu ada aliran lumpur. So aliran lumpur ni adalah pergerakan lumpur menuruni cerun. Puncanya adalah aliran lumpur yang disebabkan oleh hujan lebat, kurang ditupan tumbuhan dan kegiatan pembalakan yang giat berlaku di situ. Jadi menyebabkan berlakunya aliran lumpur ni. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Maka kita akan sambung dalam perbincangan.